Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasanya suara jelas ha? Ni ada saya ada terputus-putus lagi doktor. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali balik kepada pengajian hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Okey. Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Bulan lepas, okay, sebab kelas tok saya datang sekali sebulan. So bulan lepas kita telah berbincang ataupun berkelakar berkenaan hadis yang ketiga, okay, iaitu bunyan Islamu ala khamsin, okay, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah hingga ke hujung hadis. Rukun Islam lah, hadis yang sebelum. InsyaAllah saya plan, tengok dah letak timer lah. Saya akan telajak insyaAllah. Saya akan telajak lebih daripada sejam. Coba bincang 2 hadis untuk pertemuan kali itu. Sebab yang masa saya ada sanding ya, Dr. Azman ada ajak pada busy lah sebab mau atur urusan untuk kahwin, untuk sanding ya. So siapa? So untuk jamak takhir, kita kumpul terus 2 hadis. Okey, insyaAllah lah. Mana yang sempat lah. So kita telah sampai kepada hadis yang keempat. Bayangkan baru 3 hadis kita bincang sama lemak tu. So saya akan cubalah mau mempercepatkan sikit sikitlah mau masuk kepada bahas yang dalam-dalam. Hadis yang keempat daripada kitab hadis 40 Imam An-Nawawi, penciptaan manusia dan amal akhirnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ بالله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis itu berkenaan dengan penciptaan manusia. Bayangkan Nabi kita 1400 tahun yang dulu. Saya dah lah kan. Okay, tapi Nabi ada cerita. Ya, satu, penciptaan manusia. Yang kedua, yang kedua berkenaan dengan takdir. Pembahasan takdir tu nya susah sikit lah. Okay. Dengar, beriman, diam. Baik. Baik, terjemah sikit-sikit. Jadi Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Setiap seorang kita tu akan dihimpun, yakni daripada sperma dengan ovum wanita, sperma lelaki, ovum wanita dihimpunkan di dalam perut maknya, perut seorang wanita 40 hari dalam keadaan nutfah, air mani lah, air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, 40 hari lagi dalam keadaan alaqah. Alaqah tu macam segumpal darah lah. Segumpal darah. Mak tulis boleh juga 40. Pasal lah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari lagi nya adalah dalam keadaan mudghah. Macam segumpal daging. Mudghah tu macam satu gumpalan daging kadar dikunyah manusia lah. Kadar dikunyah manusia. So memang betul pun. Mun kita tengok dalam sains pun dia dari kecil, eventually nya akan jadi mudghah. Nya macam kedak chewing gum macam ya.
Okey, bentuknya tidak satu daging yang telah dikunyah, mudghah. Dia namanya mudghah. Okey. Penciptaan manusia dalam hadis tadi peringkat kah? Peringkat. Kena scam. Nak ni tak ada satu. Peringkat. Okey. Penciptaan, yakni manusia lah. Okey. 40 hari tengok hari nutfah, air mani lah, air mani dengan ovum lagi kecil lagi, tambah lagi 40 hari lagi jadilah alaqah, gumpalan darah, tambah lagi 40 hari jadilah mudghah. Okey, mudghah. Tok gumpalan daging lah, satu daging yang kadar dikunyah. Mudghah. Total berapa? Adik, 40 tambah 40 tambah 40. 100. Berapa? 140. Ya. So total 120 lah. Okey, 120. Betul tak? Kak aku salah. Yo, malu salah. Okey, ya daripada hadis lah. Jadi what would happen after 120 days? Apa yang berlaku selepas 120? Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengirimkan malaikat. Maka ditiuplah di dalam kandungan tadi roh. Ditiup roh selepas 120 hari. Okey. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Okey. Kemudian malaikat dia tadi diperintah untuk menulis 4 benda. Okey. Rezeki, ingat rezeki, ajal, amalan, sama adanya tu bahagia ataupun sengsara, yakni di akhirat lah. Bahasa lain, ahli syurga ke ahli neraka, semua ada ditulis. 4. Dah habis dah peringkat penciptaan. Kita masuk ke perbahasan yang sangat, kita kata apa? Sangat rumit sebenarnya di dalam akidah, iaitu perbahasan berkenaan dengan qada dan qadar. Okey, dan saya beritahu awal lah, perbahasan qada dan qadar la yajibul khawdu fihi wala yang bagi al khawdu fihi. Macam ni si patut dan jangan sesekalilah kita menenggelami ataupun kita mendalaminya gila-gila. Okey, mendalami gila, masuk menang-menang macam ni, kata semua benda dah tetap macam ni lah, si adil lah Tuhan, last nauzubillah, boleh jadi sesat. Okey, boleh jadi sesat. Cukuplah kita tahu semua benda of course dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua benda diketahui oleh Allah. Tuhan si tahu, jahil lah Tuhan si dapatlah. Jadi Tuhan tahu. Ala kulli hal, Allah beri kita ikhtiar, walaupun hakikatnya semua dicipta Tuhan pun, pergerakan saya tu semua ciptaan Tuhan berdasarkan mazhab ahli sunnah. Ala kulli hal, kita sedar apa kita pernah nak. Tadi datang ke majlis tu, datang sendiri. Saya dah sedar, dia buka-buka, majlis ilmu. Cik nak pemilihan masing-masing, betul. Jadi berdasarkan pemilihan kita ialah kita akan dihisap di akhirat kelak. So jangan tanya, tapi last kan dah ditetapkan ahli neraka ataupun ahli syurga, bolehlah tinggal amalan ustaz no. Kita sih tahu kan dah tahu, masing-masing dah tahu ahli syurga atau neraka. Cik tahu kan? Jadi kerjanya adalah beramal. Dah cukup. Jangan ganggu mau fikir lagi, si adil lah Tuhan, macam ni untuk buat amal sekali lasas mati kafir kan, auzubillah nak. Jangan tanya. Benar, jangan tanya. Cukuplah kita tahu Tuhan wujud, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Nabi Muhammad pesuruh Allah,
seorang yang sadiq, okey, yang benar, yang tabligh amanah siddiq fatanah, cukup. Perbahasan qada dan qadarnya memang sesuatu yang sangat sulit lah. Dan tok nak cerita sikit lah, memang kadang-kadang orang boleh jadi murtad bukan sebab perbahasan Tuhan wujud ataupun si. No. Okay? Kadang-kadang ni ada, okay, Tuhan wujud apa semua beres. Tiba-tibanya masuk kepada perbahasan qada dan qadar, na'udzubillah, boleh terkeluar daripada agama. Okay? Ada baca dalam blog, saya baca dalam blog, jadi murtad isu Palestin. Jaga-jaga sebab isu Palestin. So nya kata, kena Tuhan tok macam si pernah tolong kau orang Palestin dah lama-lama kena bom. Nya main benda-benda macam ya. Ni tuju Tuhan kena si tolong. Hanya main benda takdir. Memang Tuhan main takdir macam ni ajaklah. Mati macam ni ajaklah. Hanya main lasas murtad, na'udzubillah. Ada dalam blog. Saya baca berkata-kata. Okay? So na'udzubillah lah. Benda ya kita kena faham lah, kehidupan dunia satu memanglah darul bala, memang tempat ujian. Sebab mau hidup senang, beramal, akhirat kelak hidup senang. Sinun senang. Dunia tu memang darul bala, dunia memang tempat ujian. Okey. Yang pertama, yang kedua, Allah Taala mengikatkan kita kata apa? Kehidupan manusia tu dengan sunnatullah. Sunnatullah tu maksudnya macam ni. Kita mau berjaya mesti berusaha, betul. Okey. Kita mau ada rezeki contohnya, kita mesti usaha untuk mencari rezeki. Ya sunnatullah. Macam nialah juga. Kita katakan doa macam ni pun nak untuk Palestin, tapi saya dah usaha daripada umat Islam. Susahlah Allah mau mengabulkan doa. So sunnatullahnya, when you want something, you have to give your effort lah, mesti berusaha. Ya sunnatullah kan. So berbeza kita dengan zaman dulu nak. Zaman dulu Palestin di-conquer ataupun ditawan oleh tentera salib, la'anahumullah. Apa yang dilakukan oleh umat Islam dulu? Salahuddin Al-Ayyubi daripada timur ke barat rekrut orang Islam, pengurusi rekrut orang Islam, berkumpul semua pergi serang. Last apa yang terjadi? Palestin jatuh kembali kepada tangan umat Islam. Ya zaman dulu. Zaman tu ialah susahlah. Setakat yang kita mampu doa. Kita tengok kita punya pemimpin pun macam ya aja. Wallahualam lah, kali zaman awak-awak tak besarlah, kali Palestin dimerdekakan. Wallahualam, kali masa saya pun dah tua dah kali. Bang kali dah meninggal dulu kali. Sempat kali mau tengok Palestin dimerdekakan. Atau keturunan generasi awak tak lah kali. Wallahualam. Okey, jauh pula. Okey. So 4 benda, semua benda dah ditulis lah. Rezeki, ajal, okey, amalan sebenarnya dah ditulis, dan asyaqiyun am sa'id, sama adanya ahli neraka atau ahli syurga. Okey, semua benda dah tetap. Okey, apa tugas kita? Kita si tahu kita ahli syurga ataupun ahli neraka, kita beramal. Ada dalam hadis. Okey, ada dalam hadis. Afana daul amal ya Rasulullah, so kami orang tinggalkan amalan ke Rasulullah? No, Rasulullah jawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah. Sebab setiap seorang dipermudahkan bagi apa yang telah pun ditulis baginya. Okey, telah pun ditulis. Kita si tahu ahli syurga ke neraka, that's not our problem. Yang penting i'malu, okey, beramal. Okey, beramal. Okey? Baik, masuk lagi. Tak sah sikit mak terima tak ni Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Okey, demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkannya. Maksudnya demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya. Allah sajalah Tuhan. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Na'udzubillah. Sesungguhnya di kalangan kamu ada orang beramal melakukan amalan ahli syurga, sehingga kan jarak antaranya dengan syurga ya hanyalah 1 zira', sejengkal saja. Okey, fayasbiqu alaihil kitab. Okey, maka mendahuluilah ke atasnya oleh kitab.
Ya, bahasa orang pondok lah. Okay? Tiba-tiba lauh mahfuz kata benda lain. Na'udzubillah, rupa-rupanya di lauh mahfuz yang pun takdir adalah yang bukan ahli syurga. Faya'malu bi ahmali ahli nar, makanya pun shift, berubah, beramal dengan amalan. Tadi sikit lagi mau ke syurga nak. Rupa-rupanya takdirnya di lauh mahfuz nya adalah ahli neraka, makanya pun melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, las masuk ke neraka. Okey, yang satu. Yang kedua, ini bahasa Melayu tak? Ha? Nya beramal dengan amalan ahli syurga. Okey, rupa-rupanya sejak azali lagi memang dah ditetapkan ahli neraka, lalu nya melakukan amalan ahli neraka, masuk neraka. Susah nak terima nak? Maknanya tadi dia beramal dengan amalan ahli syurga. Last minute dia dapat tahu ke ahli neraka? Bukan dapat tahu, semua dah ditetap pun. Okey, nak katanya kehidupannya beramal dengan amalan ahli syurga, in the end eventually, lastly eventually beramal dengan amalan ahli neraka, so nya masuk neraka. Ni kan saya apa yang saya paham. Kita pada tadi, dia masa hidupnya dia beramal dengan amalan ahli syurga. Yes. Sedengkal lagi. Yes. Tapi takdir rupanya dia dikatakan untuk masuk neraka. Yes, apparently nya adalah ahli neraka. Faya'malu bi amali ahli nar. Jadinya pun beramal dengan amalan ahli neraka sehingga ujung-ujung masuk neraka. Ya maksudnya last minute-nya nak masuk surga, dia mula amalan ahli neraka. Yes. Masuk neraka. Faham? Bukan takdir berkatanya mesti masuk neraka kan? Takdirnya memang masuk neraka. Awal-awal nak padah nak. Kodok padah tak susah. Okey? Maksudnya Haji, wallahualam. Maksudnya si fulan tu nauzubillah lah nak. Takdirnya sebenarnya nak sedih. Rupanya takdirnya ujung-ujungnya memang ahli neraka. Cop ahli neraka, faham sih? Macam yalah. Okay? Tapi Ustaz, lama-lamanya ni ada beramal dengan ahli syurga sehingga kan jarak antara konon lah nak. Jarak antaranya syurga sikit je lagi. Rupa-rupanya menurut takdirnya memang ahli neraka. Eventually memangnya akan melakukan amalan ahli neraka and then masuk neraka. Ini benda tu sangat sulit. Okay, cukup kita dengar Nabi bersabda lagi. Itulah bersabda firman Allah. Nabi bersabda macam kita tahu benda tu sulit, amanah, adalah berimanlah. Okay, beriman. Apa yang penting? Amal. Kita tahu sih eventually aku tak jadi penzina kali, masuk neraka. Kita sih tahu kan. So yang penting amal masing-masing. Soal takdir nun dah di lauh mahfuz, Tuhan si adil ke tak tepi. Yang penting kita ada ikhtiar. Tok haji, mak hajah datang apa semua tok semua dapat pahala kan. So datang dengan usaha sendiri, pergi menghadiri majlis. InsyaAllah doa-doa moga-moga ujung-ujung kita jadi macam tadi. Ya jelah. Okey. Yang satulah, yang satu golongan. Satu lagi gambaran. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Dan ada orang beramal dengan amalan ahli neraka. Amal punya lama hidup maksiat nak, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga kan jaraknya di antaranya dengan neraka sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, rupa-rupanya dalam takdir azali Allah Ta'ala, this is a people of jannah. Nyatuk ahli syurga. Faya'malu bi amali ahli jannah, makanya pun beramal dengan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha, las masuk syurga. Benda tu susah nak terima. Dengar, kita tahu Allah Maha Adil, beriman dah. Nauzubillah lah, kita tergolong daripada yang tadi nak beramal bukan main, datang pondok kapan setiap minggu.
Last step nauzubillah lah, last step murtad, nauzubillah. Okey? So benda tu sulit lah. Okey, benda tu sulit, cukup kita tahu Allah maha apa nama? Ilmu, ada sifat ilmunya, tahu setiap penghujung hidup kita semua Allah dah tahu dah. Okey, dan kita kena ingat Allah lah maha adil. Apa yang perlu kita buat, amal lah. Okey, amal. Okey, beramal. Bahkan memang berkenaan when it comes to qada dan qadar dan sebagainya, ada orang boleh jadi murtad. Ada seorang profesor ya, nya asal Kristian lah, Kristian. Mula-mulanya Christian evangelist. Christian evangelist tu adalah Kristian yang jenis macam menyampaikan, and then yang convert daripada Christianity bentuk ya, nya jadi satu Christianity yang sekular lah, okay, convert ke Christianity yang berbentuk sekular. Lama lagi nya mengkaji agama, bukan Bible saja, nya mengkaji agama. Eventually ingat masuk Islam kapan ni, kan main banyak belajar. Last murtad terus. Aku bukan Islam, aku bukan Kristian, murtad terus. Sebab masalah apa? The problem of good and evil. The problem of good and evil. Okay? Ada kait juga lah dengan masalah qada dan qadar. Okay? Iaitu good and bad. Okay? Siapa yang cipta? Okay? Tuhan yang cipta maksiat. Macam ni, Tuhan boleh cipta maksiat. Last disebabkan masalah ya dengan manusia ada yang mati ni, tuju Tuhan sik beri makan macam ya lah, dia main fikir benda ya, last dah lah, there's no God lah. What's the point manusia ni sik dah Tuhan tolong pun tok kena bom. Ya bahaya. Okay, faham benda tu amat bahaya. Cukup kita tahu Tuhan bersifat maha sempurna, okay, maha suci daripada segala kekurangan. Amanah dah, beriman. Okay, benda yang sulit kita amanah dah. Okay, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Okay, wa amanah, dan kami beriman. Okay, habis. Satu hadis. Cukuplah. Cukup. Okay, satu hadis cun. Setengah jam. Sedikit pengajaran. Ni ada perbahasan fiqh juga lah sikit sebenarnya. Bismillah, fiqhul hadis dan natijah, satu peringkat pertumbuhan janin di dalam rahim. Okey. Jadi ya tadilah recap balik pengajaran, 40 hari dalam keadaan air mani, 40 hari lagi dalam keadaan alaqah, 40 hari lagi dalam keadaan mudghah. Selepas daripada ditiup roh, ditulis segala sesuatu dah tetap. Okey. Ya ilmu ghaib, ya ghaib lah, perkara yang ghaib kita dengar, beriman jelah. Okey. Kemudian apa lagi? Satu yang disimbolkan dalam cetakan yang baru, cetakan lama masih ada. Masalahnya sekarang bila ilmu sains moden dicek, sebelum 120 hari pun janin dia dah berdukdak-nya dah ada pergerakan. So macam ni. Sedangkan dalam hadis kata selepas 120 baru ada roh. Macam ni Ustaz Saleh. Macam ni tu. Faham sih soalan. Soalannya 120 hari baru ditiup roh. Seolah-olah daripada hadis selepas 120 baru ada nyawa. Okey, tapi sains moden membuktikan sebelum 120 hari pun janinnya memang dah dukdak, dah ada pergerakan. So macam ni. Sebelum 120 hari. Sebelum ada roh pun dah bergerak. Oh ya. Kan? Okey. So dijawab oleh ulama kita, pergerakan tu ada dua. Okey. Satu namanya pergerakan yang memerlukan roh. Macam kita tahu lah ada roh kita bergerak. Satu lagi pergerakan yang memang perlukan roh. Ya jawapannya. Jadi before 120 ya tadi adalah pergerakan yang memang memerlukan roh. Macam kita lecturer halal macam kita sembelih manok kan? Sembelih manok dah terputus dah, roh dah keluar, tapi apa yang berlaku pada manok kah? So ada pergerakan. So pergerakan ada dua. Semestinya mesti ditiup roh barunya ada dukdak. Barulah hadis betul. No. Okey, sebelum daripada 120 pun memang janin dia ada dukdak tapi belum ada roh. Dia adalah satu pergerakan yang memerlukan roh.
Okey. Selepas 120 ya baru ditiupkan roh dan nya menjadi satu harakah. Saya lupa istilahnya, nya ada namanya. Barulah nya menjadi satu pergerakan yang terlibat dengan roh. Macam kita tok lah. Okey. Maka yang saya dah roh kan? Ada roh. Saya dah roh. Okey. Okey ah. Ya sedikitlah. Saya dah dalam buku ya sebenarnya. Meniupkan roh, tok selesai pengguguran, tok sedikit perbahasan fiqh. Selepas 120 hari tak tega. Yalah, tunggu. Ada. Selepas Selepas 120 hukumnya haram untuk abortion, gugur, haram untuk digugurkan. Okey, ittifaq. Okey, sepakat. Sepakat. Okey, maksudnya semua ahli fiqh mengatakan haram. No, si boleh sekali-kali si boleh gugurkan. Okey, adapun mun sebelum 120 majority mengatakan haram. Majority. Ada sebahagian mengharuskan. Sebahagian. Tapi pendapat yang lemah lah. Pendapat yang lemah. Sebab yang pendapat yang lemah tiapnya pada siapalah digugurkan sebab belum ada roh. Belum ada roh lagi, belum ditiupkan roh. Tapi ala kulli hal, macam saya kata majority in the end si boleh lah. Apabila dah berlaku persenyawaan lah, bahasa modernnya daripada ovum dengan sperma, haram lah. Haram untuk digugurkan. Of course lah, tapi muncik digugurkan mak akan mati. Exception, satu istisna lah, pengecualian. Bolehlah gugurkan punya kita kata memberi satu mudarat yang lebih besar. Boleh. Tok secara asasnya macam tok lah, boleh lah. Difahami daripada tok, sekiranya sebelum berlaku persenyawaan. Maksudnya dari saya minta maaf dah adik kecil-kecil tok susah juga lah. Katakanlah lelaki dengan bininya melakukan azal tok apa? Laki sebelumnya memanjutkan nyampun mani ke dalam rahim wanita, dia cabut. Faham sih? Dia cabut untuk mengelak daripada berlaku anak lah. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Azal. Tapi zaman moden kita saya dah gagal guna azal lagi. Boleh beli alat-alat pencegah kehamilan kan. Dan memang tanzimul usrah. Kita kata family planning. Melihat kepada situasi ekonomi zaman sekarang, bagi saya lah, pandangan saya family planning sangat penting lah. Boleh jadi sunat, mesti wajib punya sunat lah. Sebab memang saya tahu ada mentaliti setengah ustaz-ustazah, apa hal mau family planning? Mau lawan takdir Tuhan ke? Bodoh. So bagi saya kurang tepat lah. Sedangkan Tuhan memberi kita untuk berikhtiar. If you fail to plan, you plan to fail. Sekiranya awak gagal untuk merancang, awak sedang merancang untuk kegagalan. So penting perancangan lah. Dan lebih-lebih lagi memang ilmu perubatan moden kita kata menjelaskan bahawa si perempuan paling selamat adalah antara senggang antara beranak kali pertama dan kali kedua paling kurang 2 tahun. So memang memerlukan kepada tanzimul usrah, family planning. Pandai-pandailah laki bini, soal laki bini, pandai-pandai awak laki bini lah uruskan macam ni. Sebab memang sebenarnya ada kadang-kadang bini baru dekat beranak. Dan yang dua laki bininya ialah bersama lagi, anak lagi. Dalam anak dalam tempoh 1 tahun. Anak pertama, anak kedua. Dahsyat. Dan saya tok depan mata, saya kesianlah ke anak yang kedua
anak kedua ya, kita tengok fizikal berbanding dengan anak pertama, memang nampak anak kedua ya kulitnya merekah. Memang tapi kuasa Tuhan Ustaz. Memanglah kuasa Tuhan, tapi Tuhan telah menetapkan di dunia tu sunnatullah. Okey, mun kita bakar kertas akan bakar sih. Akan terbakar. Ya sunnatullah. Okey. So ayalah memang anak kedua ya dari segi fizikalnya tok depan mata sendiri ya. Kulitnya eczema seluruh badan doktor. Bayangkan nya merekah-merekah. Memang lainlah, memang rupa anak yang pertama ya, minta maaf lebih sempurna lah rupanya. So yalah baik, berkenaan dengan perancangan ya tadi. Habislah hadis tok. So hadis tok tadi berkenaan peringkat penciptaan dan sik lain sik bukan berkenaan dengan qada qadar. Masalah yang sangat rumit lah, masalah yang sangat rumit. Kita dengar, beriman dahlah. Beriman dahlah. Jangan dimasuk lagi. Macam ni si adil lah tu. Jangan. Cukup. Boleh Cun, bangga. Kami ada munsip bola contoh nak haji. Ada letak masa contoh ada di Masjid Darul Husnul Khatimah. Sengajanya pada ke Bilal masuk azan, ibu azan suruh Ustaz Firdaus go on aja. Ya habis kuliah 8.30. Solat apa semua habis pukul 9. Yo. Tapi nya bola macam macam ada yang orang yang lambat nak. Ada yang balik awal. So eventually makanan cukup lah malam ya. Lawak ada juga macam nya takut makanan si cukup. Ya Ustaz Firdaus semuanya masuk azan suruh aja Ustaz Firdaus kuliah. So ada orang balik makanan cukup. Sebab pun on time, azan aja azan solat. Ini pada takut berimpun bersusun berjujut si cukup makanan manusia. Ada juga macam So kita akan habiskan dalam masa insya-Allah. Hadis yang kelima, cukuplah doa hadis. Membanteras yang mungkar dan bid'ah. Atau satu lagi. Hadis yang berkenaan dengan bid'ah. Selalu dengar isu-isu yang ditimbulkan oleh of course gerakan Wahabi lah. Gerakan Wahabi sangat memperjuangkan untuk membanteras bid'ah. Yalah dari satu sudut kita pujinya pun kita pujinya minatnya untuk membanteras amalan-amalan bid'ah dalam agama. Ya kita puji of course. Tapi melibatkan perbuatan yang sampai bid'ah, kafir contohlah kita puji satu sudut dan kita celah satu sudut lah. Bolehlah pula benda-benda yang macam gila. Boleh membanteras mungkar dan bid'ah. Hadis kelima, an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi bersabda, siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini, yang bukan berasal daripadanya, mengadakan sesuatu yang bukan daripada agama lah, in short, bahasa mudah, mengada-ada, meng-create sesuatu, ibtada, melakukan sesuatu bid'ah. Barang siapa yang melakukan, mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan berasal daripada agama kami, maka ia tertolak, fahuwa raddun. Dalam hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, orang yang melakukan amalan yang bukan daripada kami, bukan daripada kami, maka amalan itu tertolak. Untuk berkaitan dengan bid'ah lah. Terus insya-Allah sebelum 11.30 pun boleh hadis. Apa yang penting? Fiqhul hadis dan natijah. Fiqhul hadis dan natijahnya. Poin yang pertama, bahasa Arabnya best. Al-Islamu ittiba'un la btida'. Islam ialah ittiba', you follow. Itu kaedah asal. Al-Islamu ittiba'.
Islam ialah awak ikut. Apa Nabi ajar, ikut. Okey? La bertidak. Bukannya kita melakukan bid'ah. Okey, mengcreate mereka-reka. Okey, Islam adalah ittiba. Islam adalah kita ngikut. Ikut Nabi, ikut Allah, apa Quran suruh ikut, apa hadis suruh ikut. La bertidak. Islam is not renovation. Itu istilahnya, renovation. Okey, rasa si cukuplah solat subuh 2 rakaat Ustaz. Apa barang je. Double lah, kita lah subuh 4 rakaat contoh naknya, renovation. No. Al-Islamu ittiba'un la bertidak. Islam ialah you follow. Okay, not you renovate, direnovasi. Pola 3 rakaat sifat hati aku pola 6. Barunya double pahala. Contoh. Okay, no. Okay, ya satulah. Ya satu. Bagus tak? Al-Islamu ittiba'un la bertidak. Poin yang kedua, perbuatan-perbuatan yang ditolak. Masa nyaman baca bahasa Arab lagi. Okey. Al-hadithu nassun sarihun fi raddi kulli amadin laisa alaihi amru syari'. Hadis tak jelas menjelaskan, okey, bahawa perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat, makanya adalah raddun, yang adalah tertolak. Raddun yakni mardudun. Ustaz Saleh adalah faham. Okey, itlaqul masdar wa iradatu ismin maf'ul lah. Okey, yang lain saya palah dengar ajalah. Okey, sebut masdar tapi maksudnya adalah isim maf'ul, mardud. Okey. Wa mantuquhu yadullu ala taqyidil a'mali bi ahkami syariah. Okey, mantuq hadis ya menunjukkan setiap amalan mesti diikat dengan hukum hakam syariat. Jangan sebarangan. Si boleh sesuka hati. Okey, mau tambah tolak, okey, zuhur jadi 5 rakaat, 6 rakaat si boleh. Okey. Wahtikamu hakka af'alin lil mukallafina bima warada fi kitabillahi aw sunnati rasulillah, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Okey, tak saya ringkaslah. Okey. Wad-dalalu kullu dhalali an tukhrija ataupun an takhruja al-a'malu an nitaqi ahkami syariati fala tataqayyadu biha, dan kesesatanlah iaitu amalan yang dilakukan keluar daripada ikatan-ikatan syariat. Okey? Wa an tusbihal a'malu hakimatan ala syariati la mahkumatan laha. Amalan pula yang menghukum syariat. Sepatutnya syariat yang menghukum amalan. Tok si. Tapi 3 rakaat subuh bagus Ustaz. Amalannya lagi yang menghukum syariat. Sepatutnya syariat yang menghukum amalan. Syariat suruh subuh 2 rakaat, awak buat 2 rakaat. Dah. Okey, jangan nak renovate pula. Mau renovate boleh, renovate bangunan tak ke? Nak tambah pagar lah ayah boleh. Islam no. Okey, Islam no. Okey. Wa min wajibi kulli muslimin hina idin an yahkuma 'alaiha bi annaha a'malun batilatun wa mardudah. Apabila berlaku renovasi di dalam amalan-amalan agama tadi, okay, yang bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka orang Islam hendaklah menghukumnya sebagai mardudah, amalan yang tertolak, rejected. Okay, rejected. Ibu olah lah. Okay. Wa hiya qisman ibadatun wa muamalat. Amalan-amalan tu terbahagi kepada ibadat dan muamalat. Okay. Tak habis tak kaya sikit lagi. Toknya pembahasan agak fiqh-fiqh sikit lah. Pembahasan yang ke arah Islamic law sikit lah. Okay. 2 kitab. Okay. Fama kana dari sudut ibadat, fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah fahuwa mardudun ala sahibihi. Amalan-amalan yang kharijan, terkeluar daripada hukum hakam Allah. Okay, maksudnya si menurut hukum hakam, si menurut Al-Quran, si menurut hadis, bil kulliyah secara total. Okay, fahuwa mardudatun ala sahibihi. Maka amalan tersebut adalah rejected lah, ditolak. Si bolehlah nak reka amalan sendiri, si boleh. Lepas tu ada contoh daripada hadis. Ada contoh daripada hadis. Okey? Skip terus. Wa qad yadhunnu ba'dhum, saya mau jelaskan. Wa qad yadhunnu ba'dhum annama kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Okey? Setengah orang
nya anggap kadang-kadang nya fikir apabila dalam ibadat tu melakukan perbuatan A adalah satu pendekatan kepada Allah Taala, maka kita boleh melakukan perbuatan A di dalam ibadat lain. Contoh contoh dalam hadis. Pada sesuatu hari diriwayatkan masa saya khutbah Jumaat, Nabi di atas mimbar, ada seorang lelaki bernazar untuk berdiri dengar, untuk berdiri si mau duduk, untuk berdiri di tengah panas, si mau berteduh, yang ketiga lagi untuk puasa. So Nabi bayangkanlah, kata Nabi beri khutbah di atas mimbar. Nun hujung kenapa halnya nun sekok seorang nun cimok masuk ke Masjid Nabawi, di bahagian ada apa nama pelepah tama atap lah zaman moden nak. So dipadahlah dengan orang orang padah ke Nabi. Nyanun Rasulullah nya bernazar, nya mau berdiri simuk duduk, nya mau berjemur di tengah panas, nya mau berpuasa. Nya ingat benda yang bagus. Nabi kata suruhnya duduk, maksudnya batal satu. Berdiri suruh duduk. Suruhnya berteduh batal yang kedua, tapi puasa teruskan. So dua batal, satu teruskan. Sebab ibadat puasa memang ialah betul lah, nyama puasa memang betul pun. Sebab apa? Sahabat lah sebenarnya yalah tadi, kadang-kadang sesetengah kita fikir dalam apabila sesuatu perbuatan A di dalam ibadat tu nya adalah satu bentuk pendekatan, kita pun boleh melakukan perbuatan A di dalam ibadat lain. Contoh tok mau beri faham, baru faham hadis tok kelak. Berdiri macam orang tadi pola berdiri dalam hadis. Berdiri adalah satu bentuk pendekatan di dalam solat. Betul. Dalam solat kita berdiri qiyam, kita menaikkan rukun pahala ya. Jangan ingat berdiri yang macam berdiri untuk lagu negaraku kan, no. Ya kita berdiri untuk Allah Taala, pahala ya. Satu bentuk qurbah, satu bentuk pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah Taala. Jadi apa yang berlaku kepada sahabat dia tadi, nya tengok dalam solat kita berdiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Jadi aku tu mestilah berpuasa tu aku pun mesti bernazar, aku simuk duduk. Aku mau berdiri juga, So nya ambil perbuatan daripada solat, yang mana ia adalah satu bentuk pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah di dalam solat, ambil letak ke benda lain, yakni puasa lah, nyamuk berpuasa sambil berdiri kan. Itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Satu lagi, kenanya berdiri berjemur. Berjemur di tengah panas adalah satu bentuk mendekatkan diri bagi orang yang berihram di Arafah, di dalam haji. Orang kan haji ini boleh tutup palak tau. Jadi di dalam haji orang yang menutup palak di tengah panas, ia adalah satu bentuk ibadah. Tapi di dalam haji. Boleh kita tadi, aku mau tarik juga lah, berjemur ya tadi, aku tarik ibadat berjemur ya, aku masuk sekali ke puasa. Lalu lah puasa ni yang pelik kita tengok haji, apa-apalah haji tengah-tengah kapung beban tengah panas.